Baik, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara perinciannya ialah mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang mensasarkan kewujudan 195,000 pekerjaan berpendapatan tinggi menjelang tahun itu. Terus bersama Vanessa Merin di studio RTM Kuching. Silakan Vanessa. Ya Farhas, hubungan itu para graduan di Sarawak diseru untuk merebut peluang agenda digitalisasi yang disediakan kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 atau PCDS 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, di bawah strategi itu kerajaan mensasarkan 195,000 pekerjaan berpendapatan tinggi diwujudkan yang memerlukan 1.5 juta tenaga kerja menjelang tahun berkenaan. Beliau berkata demikian pada pelancaran program latihan pemerkasaan graduan Sarawak GATS 4.0 di Kuching hari ini. Ke arah itu, Datuk Patinggi Abang Johari memuji usaha program tersebut yang direka khas untuk meningkatkan penguasaan kemahiran digital selain memupuk kepimpinan berasaskan digital dan teknologi tinggi dalam kalangan peserta melalui latihan pekerjaan yang disediakan. Dalam pada itu, Ketua Menteri menjangkakan budaya bekerja di rumah yang menjadi trend dalam kalangan pekerja-pekerja di seluruh dunia berikutan pandemik COVID-19 akan kekal untuk jangka masa yang lama memandangkan jadual kerja yang lebih fleksibel. Sehubungan itu, beliau menyeru organisasi-organisasi terlibat untuk menyediakan latihan berasaskan teknologi dalam membantu pekerja meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam budaya kerja baharu tersebut dan pada masa yang sama mengekalkan produktiviti. GATS adalah program latihan pekerjaan selama setahun melibatkan graduan pelbagai latar belakang pendidikan yang ditempatkan di agensi-agensi kerajaan berkaitan. Ia diperkenalkan sebagai satu platform untuk memperkasakan kemahiran pekerjaan baharu termasuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris selari dengan strategi ekonomi digital Sarawak 2018-2022. Sejumlah RM926,000 nilai rampasan dadah dan substans diperoleh menerusi 363 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Kastam dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak sepanjang bulan Ogos lepas. Jumlah itu membabitkan 11.59 kilogram dadah dan substans berbentuk mampat dan 34,423 berbentuk pil. Perkara itu didedahkan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam laporan bulanan One Stop Committee bagi menangani isu dadah dan substans negeri Sarawak. Beliau menambah hasil operasi tersebut seramai 463 tangkapan telah dibuat dan daripada jumlah tersebut 57 tangkapan melibatkan pengedaran dadah, 119 tangkapan memiliki dadah dan 287 adalah individu yang disaring positif ujian air kencing. Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan seramai 1,880 orang kena pengawasan OKP dipantau di Sarawak sepanjang Ogos lepas oleh AADK dan pihak polis. Beliau memberitahu demikian pada satu sidang media di Kuching. Pemaju kelas F, E dan X di Sarawak diseru mengguna pakai kepakaran buruh tempatan dalam menyiapkan projek rakyat. Menyedari kekangan tenaga buruh akibat penularan COVID-19, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyarankan supaya pemaju tempatan tidak terlalu bergantung dengan buruh luar. Yang kadang-kadangnya tidak memerlukan tenaga luar, tenaga mahir daripada luar. Jadi kemungkinan ada di kalangan anak-anak tempatan yang punya kemahiran yang boleh mengambil bahagian dalam kontrak ini dapat melaksanakannya. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perasmian gelanggang futsal Kampung Pasir Panjang Kuching. Projek transformasi luar bandar RTP itu yang menelan kos RM200,000 berjaya disiapkan 3 bulan lebih awal dari tarikh jadual. Sebanyak 13 gelanggang futsal telah berjaya dibina di kawasannya sejak 2016 lalu bagi keperluan riadah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman meminta kerjasama orang awam untuk bersama menjaga kebersihan di Jambatan Gantung Satok. Katanya imej jambatan ikonik itu terletak di bahu semua pihak, tidak terkecuali pengunjung.
Yang kedua ialah kita nak pastikan bahawa tidak ada berlaku kejadian vandalisme pada jambatan tersebut. Kerana kos pembinaan jambatan itu tinggi, kerajaan menggunakan dibiayai oleh kerajaan negeri dan sama-sama kita menjaga supaya tidak ada berlaku vandalisme. Ia penting dalam usaha menarik kedatangan pelancong ke negeri ini dengan keindahan seni bina dan monumen, namun imejnya akan tercemar jika terdapat sampah sarap di lokasi tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian mengulas isu kebersihan dan vandalisme di Jambatan Terbabit yang ditularkan di media sosial beberapa hari lepas. Projek Tebatan Banjir Sungai Miri yang bernilai 30 juta ringgit akan dimulakan pada awal tahun hadapan bagi mengatasi masalah banjir kilat dan air pasang di beberapa kawasan perumahan di Lutong dan Senadin Miri. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memberitahu peruntukan yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 oleh Kerajaan Persekutuan melibatkan pembinaan 2 buah rumah PAM di kawasan berisiko banjir iaitu berhampiran Paragon Lutong dan Sungai Baung. Jelasnya, projek itu juga bagi membangunkan perancangan mitigasi banjir sekaligus memperbaiki sistem perparitan dan saliran di Bandaraya Miri. Tambahnya lagi, Jabatan Saliran dan Pengairan kini dalam proses memuktamadkan perincian kontrak sebelum ditenderkan sekurang-kurangnya akhir tahun ini. Datuk Sebastian menyatakan demikian selepas mesyuarat ringkas bersama agensi terlibat dalam projek Tebatan Banjir Sungai Miri di Jabatan Pengairan dan Saliran Miri. Sementara itu, beliau turut memaklumkan terdapat beberapa cadangan bagi penyelesaian jangka masa pendek untuk masalah banjir di Kampung Sea Line, Kampung American, Kampung Damai Jaya dan Kampung Senadin Jaya di Miri. Antaranya adalah menaikkan permukaan jalan, membina longkang tambahan, rumah PAM, pembinaan pembetong dan penambahbaikan di sungai. Justeru, beliau berharap agar semua pihak yang berkaitan seperti Petroleum Nasional Berhad, Jabatan Kerja Raya dan Majlis Bandaraya Miri turut bekerjasama bagi menyelesaikan masalah tersebut. Projek naik taraf rumah Nyipa Batu 16 Jalan KJD Julau akan dilaksanakan menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2021 Meluan berjumlah RM80,000. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin, skop projek ialah membina jalan simen sepanjang 150 meter dari Jalan Besar KJD menuju ke rumah panjang tersebut. Roland Duat Jubin yang mengadakan lawatan ke tapak projek berharap ianya dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 4 bulan yang bakal memberi manfaat kepada penduduk setempat dalam menjalankan aktiviti harian mereka. Sebanyak 16 buah rumah di Batu Lapan Jalan Bintulu Miri dinaiki air ekoran hujan lebat yang berterusan petang semalam. Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bintulu, Sarjan Hamdiah Deris memberitahu banjir kilat itu berlaku kerana hujan berterusan dengan limpahan air dari anak sungai sepegang Rumah Banyang. Pihak APM dan pasukan bomba membantu memindahkan mangsa dari 2 buah keluarga. Seramai 5 orang semuanya terpaksa dipindahkan ke rumah saudara mara berhampiran. Menurut penduduk di kawasan tersebut, air mula naik pada pukul 6 petang semalam dan surut pada pukul 5 pagi tadi. Seramai 10 orang pasukan APM dan 11 orang anggota pasukan bomba dikerahkan untuk proses menyelamat di kawasan tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan.